المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث موقف. حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. Muhammad bin Sirin berkata, adalah kami di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada satu malam. Maka beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibunya dan orang yang memohon ampun bagi keduanya. Berkata kepadaku, yakni perawi Muhammad ibn Sirin, maka kami pun memohon keampunan bagi keduanya sehingga kami masuk dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita baca jilid yang pertama dan versi terjemahan ni dia ada 4 jilid. So ini baru jilid yang pertama. Kita masih berada di hadis yang berkaitan dengan adab dengan kedua orang tua, adab dengan kedua ibu bapa. Dan kita sedang melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa setelah mana ibu bapa telah meninggal dunia. Walaupun seorang ibu ataupun ayah itu telah meninggal dunia, tapi agama masih mengajarkan kepada kita sebagai seorang yang bergelar anak ini untuk terus beradab dengan mereka. Dan masih menjadi jalan untuk kita menghadiahkan ataupun menyampaikan pahala buat mereka. Masih lagi ada jalan untuk kita melakukan kebaikan kepada mereka berdua. Walaupun kita dengan dia berada pada alam yang berbeza. Kita berada di alam syahadah, di alam dunia, dan dia berada di alam barzakh. Tapi agama mengajarkan kepada kita masih ada ruang dan peluang untuk seorang anak itu melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ini adab yang paling tinggilah, manusia yang paling patut kita beradab. Disebabkan itulah maka kitab Adabul Mufrad ini disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Adab yang pertama ialah adab dengan kedua orang tua. Nanti akan menyusul adab dengan jiran, adab dalam bersilaturrahim. Kemudian masuk adab dengan dengan anak-anak lebih kurang. Kemudian banyak lagi lah adab-adab yang lain. Dan kita sekarang berada pada bab menyatakan berbakti kepada kedua-dua ibu bapa setelah kematian mereka. Dan kita dah lihat dalam 2 hadis yang lepas. Hadis yang ke-35 beritahu kepada kita ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan setelah kedua orang tua kita meninggal dunia sebagai jalan untuk kita terus melakukan kebaikan buat mereka. Antaranya iaitu berdoa kepada mereka, beristighfar buat mereka, tunai janji-janji mereka, muliakan teman-teman hidup mereka dulu, menghubung silaturrahim, orang-orang yang ada hubungan rahim dengan mereka. Itu di antara 4 perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang ke-36 dikhususkan dalam hadis yang ke-36 ini ialah istighfar seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nabi mengatakan itu di antara jalan Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan kedua orang tua tersebut. Tuan-tuan bayangkan kalau orang yang beristighfar itu seorang anak,
ibu dan ayahnya yang berada di alam barzakh itu diangkatkan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan bayangkan orang yang sendiri itu beristighfar. Maknanya tuan yang beristighfar itu maknanya jauh lebih banyak kebajikan yang kita dapatlah kalau kita buat untuk mak dan ayah kita pun, mak ayah kita diangkat kedudukannya oleh Allah, maka keadaan orang yang beristighfar itu maka jauh lebih tinggilah kedudukannya. Sebab tu diajar kepada kita supaya melazimi istighfar ini, bukan istighfar untuk kedua orang tua sahaja, bahkan untuk diri kita. Baik, itu kita dah lihat dua hadis yang lepas. Malam ini sambung lagi hadis yang diceritakan oleh Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin, aku berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada satu malam. Maka pada masa itu dia terdengar Abu Hurairah berdoa. Kata Abu Hurairah, Allahumma ghfir li Abi Hurairata wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Abu Hurairah berdoa, wahai Allah, ampunilah Abu Hurairah, diri dialah, ibunya dan orang yang memohon ampun bagi keduanya, yakni bagi Abu Hurairah dan bagi ibunya. Qala li Muhammad, Muhammad situ Muhammad bin Sirin itulah. Maka berkata kepadaku, yakni perawi Muhammad ibn Sirin, maka kami pun memohon keampunan bagi keduanya sehingga kami masuk dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Satu, dalam hadis ini kita boleh lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita dalam berdoa. Ini antara yang ulama ambil pengajaran lah daripada hadis ini. Di samping ia adab kepada kedua orang tua, ulama melihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa dengan memulakan doanya, Allahumma ghfir li Abi Hurairah. Dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala ampunkan dosa Abu Hurairah. Maknanya ampunkan dosa diri dia lah. Jadi Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, Nabi mengatakan, Nabi ni idza dzakara ahadan, Nabi ni apabila ingat seseorang, maka fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Nabi ni bila dia ingatkan seseorang, maka dia berdoa pada orang tersebut. Dan bila dia berdoa kepada orang tersebut, bada'a bi nafsihi, dia akan mulakan doa tu dengan diri dia dulu. Tidak maknanya berdoa je terus pada orang lain, pada orang yang kita ingat tadi, ataupun pada kedua orang tua lah. Kalau berkenaan dengan tajuk kita ni, maknanya terus berdoa kepada kedua orang tua. Tidak. Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat dia, dan ini perbuatan Abu Hurairah. Saat Abu Hurairah berdoa, maka Abu Hurairah mulakan pada diri dia. Minta ampun tu untuk diri dia dulu. Barulah dia berdoa untuk mak dia, wali ummi, dan untuk mak dia. Kenapa dia sebut mak je, dia tak sebut ayah dia? Tu ulama kata mungkin ayah dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, lalu tak dimasukkan oleh Abu Hurairah di dalam doa dia. Baik. Kemudian yang terakhir tu yang disebut istimewa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waliman istaghfara lahuma. Tu bijak Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang dah sekian lama jauh zaman dia dengan zaman kita. Tapi bijaknya Abu Hurairah ni disebut yang hujung tu. Dia minta dengan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dosa mak dia, dan juga dosa orang yang tolong berdoa minta ampun bagi dia dan mak dia. Maknanya orang yang cerdik, kalau kita orang yang cerdik nak masuk dalam doa Abu Hurairah, maka kita kena berdoa untuk Abu Hurairah dan mak dia. Sebab Abu Hurairah ni berdoa untuk diampunkan dosa orang yang berdoa untuk dia dan mak dia. Dan doa Abu Hurairah memang tak samalah dengan doa kita. Doa sahabat bukan setakat sahabat, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah.
Orang yang sangat-sangat baik akhlak budi pekertinya, bukan setakat akhlak dan budi pekertinya, iman dan takwanya sangat-sangat tinggi. Jadi dia berdoa untuk orang yang tolong doakan dia dan mak dia supaya diampunkan oleh Allah akan dosa. Jadi kalau kita berdoa, kita selitkan sekali dalam doa kita supaya Allah Taala ampunkan dosa Abu Hurairah dan mak dia, maka kita akan termasuk dalam doa Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah minta dengan Allah supaya kita ni yang datang kemudian yang tak pernah bertemu dengan Abu Hurairah ni diampunkan dosa oleh Allah Taala. Maknanya sejak daripada zaman dia hidup lagi, dia sudah berdoa untuk kita. Walaupun pada masa tu kita belum ada, belum wujud, belum kenal Abu Hurairah, tapi dalam takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ditakdirkan bahawa kita dengan dia seolah-olah macam ada hubungan doa. Dia hidup di zaman tersebut, kita hidup di zaman sekarang di hujung-hujung dunia dah, tapi seolah-olah kita dengan Abu Hurairah ni ada hubungan doa. Dia berdoa untuk diampunkan dosa kita disebabkan oleh kita berdoa supaya Abu Hurairah dan mak dia diampunkan doa. Dan kita boleh lihat Abu Sirin Abdullah Muhammad ibn Sirin ni, bila dia dengar peristiwa ini diceritakan pada dia, maka dia kata fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Maka kata Abdul Muhammad ibn Sirin, dia kata maka kami pun memohon keampunan bagi keduanya, yakni bagi Abu Hurairah dan mak dia, supaya apa? Supaya kami masuk dalam doa Abu Hurairah. Itu maknanya sahabat-sahabat ni berlumba-lumba, bukan setakat sahabat, tabi'in. Muhammad bin Sirin ni tabi'in, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan dan amal ibadah. Supaya apa? Supaya mereka termasuk dalam doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita berdoa lepas ni jangan lupa sebut dalam doa kita ialah Abu Hurairah dan mak dia. Jadi kita akan termasuk dalam doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Hadis 38. Hadis marfu'. Tadi hadis mauquf, ini hadis marfu'. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah meninggal dunia seorang hamba, terputuslah daripadanya amalnya melainkan daripada 3 perkara: sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang saleh yang mendoakan baginya. Baik, yang ni hadis masyhur. Hadis yang selalu kita dengar dan kita boleh ingat dah apa benda yang disebut oleh Nabi 3 perkara tersebut. Baik. Nabi kata apabila meninggal seorang hamba, seorang anak Adam. Dalam riwayat lain sebut idza mata ibnu Adam, dalam hadis ni sebut idza matal abdu. Apabila meninggal seorang hamba, inqata'a anhu amaluh, maka terputuslah amalnya. Tak ada dalam amal bila meninggal. Tak boleh dalam kita nak beramal ibadat dengan diri kita sendiri bila mana kita dah meninggal. Tapi seseorang yang meninggal itu boleh lagi dia nak dapat pahala dan kebajikan dengan cara 3 ni. Ataupun dengan 3 cara ini. Ni kalau orang cerdik dia akan buat lah. Sebab apa? Sebab dia dah berhenti kerja, tapi dia masih dah boleh dapat apa? Dia masih boleh dapat pencen. Kalau tuan-tuan yang dululah kot, yang zaman sekarang ni tak tahu ada lagi ke tidak sistem pencen. Boleh jadi semua KWSP. Dulu dia tawarkan apa? Dia tawarkan 2. Orang yang bekerja government dia tahu. Dia tawarkan 2. Nak KWSP ke nak pencen? Orang yang apa? Orang yang melihat
untuk dapat bulan-bulan walaupun tak banyak separuh daripada gaji akhir, dia akan pilih pencen lah. Sebab apa? Sebab dia dah pencen, tak bekerja dah, tapi dia masih boleh dapat lagi gaji bulan-bulan. Bila mana di umum bajet je, ada juga rezeki untuk orang pencen. Tak banyak pun 200 setengah jadilah. Nak buat apa orang pencen banyak-banyak. Cuma nak beritahunya masih ada peluang untuk dapat walaupun tak bekerja dah. Berbeza dengan orang yang ambil KWSP. Dia hanya dapat sekaligus sahaja. Begitulah ibaratnya, nak suruh mudah kita faham. Orang yang meninggal, maka habis dalam kerja dia ataupun tanggungjawab dia untuk beramal. Tapi orang yang cerdik, dia masih ada peluang untuk pahala sampai pada dia. Walaupun dia dah tak bekerja lagi dah. Walaupun bukan diri dia sendiri yang bergerak untuk melakukan amal tersebut. Tapi dia meninggalkan amalan yang boleh menyampaikan kepada dia pahala. Melalui 3 perkara ini yang Nabi sebut. Dalam riwayat lain ada sebut lebih daripada 3 ni. Sini dia sebut 3 je. Baik. Satunya ialah Nabi kata sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni maknanya sedekah yang daimah muttasilah. Maknanya satu sedekah yang kita buat berterus-terusan sampai bila-bila, maknanya selagi mana sedekah kita itu diguna, diambil manfaat, maka selagi itulah pahala duk sampai kepada kita. Contoh apa? Contoh ni bina masjid, bina surau, bina rumah untuk abna'is sabil, untuk anak-anak yatim contohnya. Tu apa yang kita buat tu, walaupun kita dah meninggal, waktu kita hiduplah kita bina. Kita ada tanah sebidang katakanlah. Tanah berapa ekar? Ada 1 ekar. Kita wakafkan untuk dibina di situ surau, ataupun dibina di situ ma'at tahfiz, dibina di situ pondok, ataupun dibina di situ tanah perkuburan. Kita tak duduk pun di tanah perkuburan tu bila meninggal. Orang tanam tempat lain katakanlah. Meninggal di bumi Makkah katakanlah, di bumi Madinah. Tapi kita ada tanah 1 ekar yang kita wakaf untuk jadi tanah kubur. Maka walaupun kita dah meninggal, waktu kita hidup kita pergi buat urusan tu di pejabat tanah dan sebagainya lah. Kita dah meninggal, pahala masih duk sampai lagi pada kita. Daimah muttasilah, maknanya berterus-terusan, bersambung-sambung pahala tu sampai kepada kita. Ni orang cerdik. Duk relax je, hujung bulan dapat pencen, hujung bulan dapat pencen, nak raya dapat apa, dapat sagu hati, dapat bonus dan sebagainya lah. Ni orang bijak. Jadi ibaratnya begitu untuk mudah kita faham. Jadi sedekatin jariyah ni sedekah yang kita buat ketika kita hidup, tapi pahalanya berterusan sampai kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Baik. Atau kata ulama, kalau kita tak boleh bagi sedekah jariyah, sebab boleh jadi bukan semua orang boleh memberi sedekah jariyah. Ataupun kita ada ilmu, dengan syarat ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Tak kira ilmu apa pun, khususnya ilmu agama lah. Yang paling bermanfaat sekali ilmu agama lah. Sebab ilmu agama tu membawa manusia mengenal Allah, bawa manusia kenal Tuhan, kenal pencipta, bawa manusia ni kenal diri kita ni adalah hamba. Adapun ilmu-ilmu yang lain, selagi mana dia memberi manfaat dan kebaikan untuk ummah, maka dia tetap ada kebajikan dan kebaikannya. Kita pandai ilmu komputer, kita ajar orang sehinggalah orang reti buat menggunakan komputer itu untuk jalan kebaikan. Pahala lah tu sampai pada kita. Tak semestinya ilmu agama. Cuma kalau nak banding ilmu komputer dengan ilmu agama lah yang paling yang paling tinggi dan paling mulia kedudukan dia. Sebab tu bila disebut ilmu, idza utliqa, bila disebut secara mutlak, secara itlak sesuatu ilmu tersebut, maka dia akan balik kepada ilmu yang paling sempurna lah, iaitu ilmu agama. Jadi ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Baik. Ulama kata bukan setakat ilmu, bahkan kalau boleh termasuk juga ialah tasnif. Tasnif ni maknanya penulisan. Kalau kita ada penulisan,
Sekarang ni tuan-tuan, menulis tak semestinya tulis tesis, tulis jurnal, tulis buku. Tuan-tuan tulis dalam Facebook. Zaman hari ni tulis dalam Facebook tak banyak pun, beberapa patah dia boleh jadi. Tapi semua yang ditulis, yang ditinggalkan itu adalah kebaikan. Fulan bin Fulan yang menulis ni meninggal dah. Tapi Facebook ni dia ulang balik. Bila sampai satu masa dia ulang balik. Setahun ke macam mana tak tahulah. Sampai masa yang sama, tarikh yang sama dia ulang balik. Nak share balik tak perkataan ni ataupun apa yang kau tulis ni? Kalau kita nak share, kita boleh share balik. Cerita bab Facebook lah ni. Cuma nak sebutnya ialah ada ruang dan peluang untuk kita tinggalkan kebajikan dari sudut tasnif. Dari sudut penulisan. Dan kata ulama antaranya Imam Subki. Imam Subki mengatakan tasnif, penulisan itu dia kata lebih kuat berbanding dengan ta'lim. Berbanding dengan pengajaran. Ni kita duk mengajar ni kan. Berbanding dengan apa yang kita tulis, dia kata yang kita tinggal dalam bentuk penulisan itu adalah lebih kuat berbanding dengan dalam bentuk kita mengajar. Sebab orang dulu mengajar tak ada rakaman. Orang dulu mengajar tak ada rekod. Bila tak ada rakaman, tak ada rekod, habis mengajar, habislah situ. Tu zaman dulu. Zaman hari ni orang mengajar ada rekod. Seorang orang yang datang kemudian masih boleh tengok lagi. Sebab tu dia bandingkan dengan apa? Dengan penulisan. So mengajar dulu tak ada rekod. So bila habis mengajar, habislah penyampaian dia. Berbanding dengan tasnif, berbanding dengan penulisan. Bila kita menulis, maka peninggalan kita pada penulisan tersebut kekal dan diwarisi satu generasi demi satu generasi. Bukan setakat generasi kita saja yang baca, bahkan dibaca oleh generasi yang datang kemudian. Tuan-tuan boleh lihat sendiri, mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Tak ada dah. Tapi orang dok sebut ni, ini kitab yang ditinggalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Banyak lagi lah kitab ulama kita duk baca, kitab fiqh Syafi'i. Mana Syafi'i? Kita tak pernah jumpa, tak pernah baca riwayat dia. Tapi orang duk kata, ni Syafi'i, ini mazhab Syafi'i begini pendapat dia. Ini kata ini mazhab Malik, ini mazhab itu, mazhab ini. Mana tuan dia? Tak ada dah. Lepas tu nak tengok kat mana perkataan dia? Buka kitab ni. Kitab ini yang ditinggalkan oleh mereka. Adapun nak dengar kuliah dia mengajar juga, ada halaqah-halaqah ilmu juga. Dalam Masjidil Haram dulu banyak halaqah-halaqah ilmu. Sekarang ni pun dah ada lagi. Dalam Masjid Nabawi pun ada halaqah-halaqah ilmu. Cuma pada zaman tersebut tak direkod. Adapun zaman kita hari ni dah direkod. Tuan-tuan boleh dengar balik rekod ceramah-ceramah daripada tok-tok guru yang dulu. Yang dulunya duk berceramah, sekarang dah meninggal. Tapi kita boleh dengar lagi bahasa-bahasanya, ayat-ayatnya. Kemudian sekarang ni ditulis pula setiap huraian dan tafsir itu dalam bentuk penulisan. Baik. Jadi Ibnul Jauzi mengatakan tasniful alim, penulisan seorang alim itu adalah waladuh. Penulisan seorang yang berilmu itu adalah umpama seorang anaknya al-mukhallad, anak dia yang kekal. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Ibnul Jauzi. Penulisan seorang alim adalah umpama seorang anak yang kekal. Maknanya yang ditinggalkan kekal terus. Diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi. Itu ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Jangan tinggal ilmu yang salah, sudahlah. Tinggal ilmu yang bermanfaat. Tak payah ilmu ni. Ilmu ajar pada anak kita je. Ajar alih bata anak kita sehingga kenal Quran. Sehingga kenal Quran, anak kita boleh baca Quran dengan kita lah. Mula ajar dia Iqra, a i u ke apa? Iqra, a i u ba bi bu ta ti tu, gitu kan. Mula abata saja. Kita ajar dia daripada tak kenal huruf sehingga kenal huruf. Daripada kenal huruf kenal kalimah, daripada kenal kalimah kenal ayat, daripada kenal ayat boleh baca Quran. Siapa yang memperkenalkan pada mereka? Kita. Dia duk baca Quran berulang-ulang kali, kita ada saham pahala tu. Sebab kitalah yang memperkenalkan mereka ini dengan kalimah-kalimah tersebut sehingga boleh dia baca Quran. Apatah lagi baca dengan lancarnya, boleh hafal pula Quran. Semua tu adalah asbab daripada kita sebagai mak dan ayah yang mengajar dia. Sebab tu seboleh-bolehnya Quran jangan serah pada orang lain.
Ni abata pun suruh pada ustaz dah. Ustaz, boleh tak tolong ajar anak saya? Ajar apa? Iqra. La haula wala quwata illa billah. Abata jangan suruh pada ustaz. Tak payah cari ustaz lah. Kita sendiri ajar dia. Jangan terlampau cuai dalam hidup sehingga kita sendiri nak baca Iqra pun tak boleh. Kena tunggu ustaz kafar, ustazah kafar juga tolong ajar. Jangan sampai tahap tu. Kita yang nak bergelar ayah dan ibu ni kena pandai walaupun tak banyak soal agama supaya apa? Supaya kita ada saham untuk anak kita. Maknanya anak kita jadi baik hasil daripada didikan kita. Pandai Quran paling tidak dengan sebab kita yang ajar dia. Berulang-ulang khatam dengan kita. Ulang lagi baca kali kedua, khatam kali kedua, kali ketiga. Tu dia ingat sampai bila-bila tu dia ajar pada anak dia pula. Dulu dia kata abang belajar dengan ayah dulu. Tu ayah dalam kubur tu duk dapat pahala. Sebab apa? Anak ni pandai Quran dengan sebab apa? Dengan sebab kita. Baik. Tu kalau kita boleh buat begitulah. Harap-harapnya semua boleh buat begitu. Supaya apa? Supaya kita dengan anak ni ada hubungan walaupun selepas daripada kita meninggal. Baik. Mana tadi? Au ilmin yuntafa'u bih. Ataupun ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Yang ketiga, au waladin salih. Atau yang ketiga, kalau ilmu pun tak boleh juga. Kita nak ajar pada anak kita nak macam mana, dah berlalu dah usia kita. Zaman muda dulu cuai banyak, kita katakanlah tak sempat kita nak mengaji ilmu agama. Maka kita boleh lagi ada peluang lagi untuk tinggal. Aw waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Sini dia sebut aw waladin salihin. Walaupun sini dia tak sebut muslim, kita kena faham dia mesti muslim. Dia mesti aw waladin salihin ni maknanya waladin muslimin salihin. Kita kena faham gitu. Sebab kalau dia bukan Muslim, dia buat kebaikan macam mana pun tak ada harga. Sebab i'tiqad dia tak kena. I'tiqad dia salah dah. Dia kena ada Kena ada batang pokok, umbi pokok tu dulu. Barulah naik dahannya, naik pokok naik rantingnya, keluar daunnya, keluar buahnya. Orang yang tak mukmin, tak muslim ni, orang kafir ni ibaratnya umbi dia pun tak ada. Maknanya umbi yang rosak, akarnya rosak. Maka nak naik batang yang subur macam mana, nak keluar dahan macam mana, nak keluar hasil yang elok macam mana, dah akar pun buruk dah. Sebab tu kita boleh faham di sini, kita boleh ambil manfaat kebaikan daripada anak ni, iaitu anak yang muslim. Baik. Kemudian dikaitkan anak ni anak yang soleh. Anak yang soleh. Sebab apa? Sebab kalau anak yang tidak soleh, boleh jadi awal-awal lagi tak berdoa untuk kita. Anak yang soleh lah biasanya, ghalibnya anak tersebut akan mendoakan untuk ayah dia. Dan orang yang soleh ataupun anak yang soleh dalam hadis ni, kesolehan dia tu menyebabkan doa dia dikabul oleh Allah. Kalau anak tu anak yang tak soleh, doa tak kabul. Jadi nak waladin salih. Tak senang juga tu. Maka ulama kata, bila dah Nabi sebut gitu, Nabi kata anak yang soleh, maka dalam hadis ni ulama kata kita boleh ambil pengajaran, galakkan kepada kedua orang tua supaya didik anak-anak supaya jadi soleh-solehah belaka. Sebab kita nak ambil manfaat lepas daripada mati. Kalau kita tinggal yang tak soleh, boleh jadi doa pun tak pada kita. Lepas tu bila dia tak soleh, maka doa dia tak kabul. Kita tinggal dia duk makan riba katakanlah, duk makan rasuah dia. Dia kaki rasuah, maka doa dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita nak suruh sampai kebajikan pada kita? Tapi kejahatan yang dibuat oleh seorang anak tak akan sampai kepada ayah dalam kubur. Tu ulama sebut. Walaupun kita tinggalkan anak kita, anak yang tidak soleh, kejahatan yang dibuat oleh seorang anak itu
tak akan sampai kepada mak dan ayah dia. Sebab ghalib mak ayah tak suruh anak buat jahat. Kau ada. Kalau ada tu luar biasa. Kalau ada mak ayah suruh buat jahat sangat-sangat luar biasa. Ghalibnya mak ayah tak akan suruh anak-anak dia buat jahat. Lepas tu dia buat jahat. Maka dia buat jahat itulah kata ulama, tak sampai kejahatan yang dibuat oleh seorang anak tu kepada ayah dia. Maknanya tak sapalah dosa kepada kita yang duduk dalam kubur. Tinggal laginya ialah nak suruh anak ni mendatangkan kebajikan pada kita. Maka kena didik sungguh-sungguh anak biar jadi orang soleh. Kena ikut ajaran agama. Kena ikut ajaran agama. Ajar dia semayang. Bila umur semayang ni, ajar paling mudah sekali. Dia pandai semayang je, ajar lalu pada dia. Tunjuk semayang bersama dengan dia dalam rumah. Dalam rumah tangga tu semayang sekali dengan dia. Walaupun dia semayang pakai pampers lagi. Tapi biar dia tengok kita dengan bini kita semayang jemaah. Biar dia tahu ni semayang 5 kali sehari ayah semayang. Gini rukuk dia, sujud gini. Tak erti pun dia umur berapa tahun? Baru 2 tahun, 3 tahun. Tapi mata duk tengok tu, faham cara dia dipanggil. Umur 5 tahun, faham cara dia. Umur 7 tahun, faham cara dia. Umur 60 tahun, faham cara dia. Umur 60 tahun, tak faham juga, masuk kubur. Tu nak bagi tahu. Budak boleh faham. Umur 60 kita tak faham lagi. Teruk daripada budak. Nyanyuk dipanggil. Walaupun cergah lagi otak. Nyanyuk ni orang tua ni. Sebab apa? Tak reti cari jalan ibadat lagi umur 60. Sebab tu agama ajar. Kecil-kecil lagi ajar dah. 7 tahun. Sebelum 7 tahun ajar. Biar dia tengok dulu. Ajak dia semayang. Ajak dia semayang. Cuma sekarang ni dia tak boleh bawa pergi masjid. Macam mana tuan-tuan doalah supaya apa? Supaya diberi kelonggaran sikit-sikit lagi, dibenarkan kita bawa kanak-kanak, bukan bayi, kanak-kanak untuk ke masjid, supaya apa? Jinak jiwa mereka ni dengan masjid. Cuba terang-terang tuan-tuan bawa pergi disko sekali boleh masuk tak? Kalau bawa pergi masjid tak boleh. Saya bawa pergi masjid wilayah itu. Anak umur 10 tahun. Masjid wilayah kan 2 tingkat. 2 tingkat. Saya tanya gad, boleh tak dia semayang luar daripada ruang solat? Tak boleh. Kena semayang bawah. Kat bawah ni kurang dengar apa suara imam kat atas. Kalau dengar boleh follow je yang kat atas. Cuma nak beritahu, nak naik atas semayang di ruang luar yang tak berekon tu pun tak boleh. Saya terfikir nak try bawa pergi disko sekali. Boleh masuk apa bawa budak? Kalau boleh masuk memang boleh tag lah tuan-tuan. Disko benarkan bawa budak 10 tahun masuk masjid tak boleh. Semayang Zuhur masjid wilayah tuan-tuan, satu soft je tuan-tuan. Sebesar-besar masjid wilayah tu satu soft. Soft bukan macam dekat-dekat tuan-tuan ni. 1 meter lebih. Kalau dia izin masuk, saya nak letak anak saya soft yang ke-10 pun tak apa. Tak bagi tuan-tuan. Nak naik atas pun tak bagi. Duduk kat luar tu je. Luar pintu. Tempat tak ada aircon. Tak boleh. Duduk bawah. Tinggal kat bawah, main kat bawah. Tu nak beritahu double standardnya kita dengan apa? Dengan soal masjid ni. Jadi tuan-tuan doalah supaya masjid kita diberi kelonggaran lagi untuk apa? Untuk dibuka khususnya untuk kanak-kanak. Bukan anak-anak kecil. Anak-anak kecil dia ada hukum lain pula yang tak paham apa? Yang tak tahu cara beribadat lagi, yang datang hanya untuk apa? Untuk berlari je dalam masjid, itu cerita lain pula. Baik. Jadi awaladin salihin ni, bila Nabi sebut soleh ni, sini kata ulama satu galakkanlah kepada kita supaya pakat-pakat didik anak jadi orang soleh belaka. Yang keduanya kata ulama, bila sebut waladin salih yad'ulah ni juga, kata ulama sini adalah satu kelebihan. Bila mana Allah Ta'ala berikan seseorang itu calon ataupun pasangan hidup yang soleh-solehah. Sebab apa? Ghalibnya hasil daripada seorang ayah yang soleh, seorang mak yang soleh, makalah ialah anak yang soleh. Sebab tu bila orang yang belum lagi berkahwin, makna usaha jadikan diri sendiri soleh. Kemudian cari yang solehah. Tujuannya untuk anak soleh dan solehah. Tujuannya lagi lebih jauh daripada tu ialah nak suruh anak yang soleh, solehah yang kita tinggal ni boleh mendatangkan kebajikan kepada kita selepas daripada kita meninggal.
Ni cara ulama ambil faham daripada hadis ni. Baik. Tu 3 perkara. Habis. Lagi. Satu lagi last. Sempat ni 5 minit. Hadis marfu'. Haddatsana Yasarat bin Safwan. Qala haddatsana Muhammad bin Muslim an Amrin an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afayanfa'uha an atasaddaqa anha qala na'am. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya seorang lelaki bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat. Apakah bermanfaat kepadanya sekiranya aku bersedekah daripada hartanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Baik. Ini seorang lelaki yang datang bertemu kepada Rasulullah. Anna rajulan. Rajulan ni siapa? Rajulan ni Sa'd bin Ubadah. Dalam kitab syarah sebut rajulan di sini, lelaki ni ialah nama dia Sa'ad ibn Ubadah, seorang sahabat yang telah kematian mak dia dan mak dia tak meninggalkan apa-apa wasiat. Jadi dia bertanya kepada Nabi, kalau dia menginfakkan daripada harta mak dia, maka adakah boleh lagi memberi manfaat kepadanya, kepada dia yang telah meninggal dunia tu? Qala, maka Nabi berkata, na'am, boleh lagi. Maknanya walaupun dah meninggal dunia, seseorang yang meninggal itu boleh dapat manfaat. Sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala komen hadis ni, dia kata di sini ataupun hadis ini dalil keharusan seseorang itu bersedekah bagi pihak mayat. Kita ada duit, katakanlah bukan duit mak ayah kita pun. Kita ada duit gaji, bulan-bulan kita sedekah pada surau Nurul Muttaqin RM50 atas niat mak ayah kita. Kalau duit dia hasil peninggalan dia, iyalah tak apalah, itu yang direct untuk dia. Ni duit kita sendiri. Kita yang bekerja bulan-bulan, kita bagi RM50 dengan niat untuk mak dan ayah kita. Adakah sampai? Ya. Berdasar kepada hadis ni, Imam Nawawi mengatakan harus seseorang itu memberi sedekah kepada bagi pihak mayat. Bahkan wastihbabuha disebutkan. Disunatkan kita berbuat demikian. Tu Al-Imam Nawawi. Kemudian dia mengatakan thawabuha yasiluhu wa yanfa'uh. Adapun pahala yang kita buat tersebut sampai kepadanya, kepada mak dan pada ayah kita. Kalau kita buat pada ayah, sampai pada ayah, buat pada mak, sampai pada mak kita. Dan juga bukan setakat tu, adakah kita yang berinfak ni dapat juga? Sebab kita niat pahala untuk mak dan ayah kita. Adakah kita yang berinfak ni boleh juga dak pahala kepada kita? Tu Al-Imam Nawawi kata wa yanfa'ul mutasaddiq aidan. Bahkan orang yang memberi manfaat, orang yang berinfak tu juga. Anak yang berinfak tu, yang keluarkan duit tu bagi pihak mak dan ayah dia yang dah meninggal dah. Dia tengok mak ayah dia zaman dulu boleh jadi hidup susah. Cukup makan je, simpan untuk anak-anak untuk anak-anak belajar, maka boleh jadi tak sempat nak buat wakaf dan sebagainya. Maka bila mak dah meninggal, kita yang ada kelapangan ni tolong buat bagi pihak mak dan ayah. Tolong wakafkan. Ada budak mari minta untuk untuk derma belajar, menyambung pelajaran. Di mana-mana kita pun sumbang bagi RM10, RM50. Tu saham dia kita dapat selagi mana budak tu duk mengaji, balik mengaji pula, duk mengajar pula. Duk sambung mengajar pula. Maka setiap apa yang dia buat tu dengan ilmu melalui jalan duit yang kita bagi, pahala duk sampai pada kita. Sebab tu orang dulu-dulu dengar dengar orang nak pergi mengaji, dia pergi bagi duit tu. Bagi duit tak banyak, RM5, RM10 pun. Sebab apa? Sebab dia tahu itu jariah.
Budak tu pergi mengajar agama, pahala dah tu mengajar agama. Tu apa? Itu amalan yang besar pada agama, pergi mengaji ilmu agama. Pas balik menyampai pula ilmu agama, hasil daripada duit yang kita bagi, belanja yang kita bagi pada dia. Maka pahala tu sampai kepada kita yang tolong bayar sikit sebanyak untuk dia. Lepas tu kalau mak ayah kita tak sempat, kita tolong buat tak apa bagi pihak mak ayah kita. Yang dah meninggal dah, kita tolong derma, tolong bayar, tolong wakaf atas nama mak dan ayah kita. Pahala masih sampai lagi kepada mak dan ayah kita. Kita juga dapat manfaat daripada kebajikan tersebut. Banyaklah sebenarnya tuan-tuan jalan untuk kita menyambung pahala dengan mak dan ayah ni, walaupun mak dan ayah kita ni sudah meninggal dunia, tapi masih boleh mendapat manfaat daripada kebajikan yang kita buat. Habis dulu situ akan datang babu birri man kana yasiluhu abuhu, bab pada menyatakan berbakti kepada kawan ayahnya. Ada seminit lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursali. Sallallahu rabbuna نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.